Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita kembali lagi dalam kelas grafik. Okey, untuk kelas yang kedua ni saya akan ajar macam mana nak crop menggunakan Photoshop. Okey. So macam yang kita nampak pada kelas yang sebelum ni, kita dah crop durian tapi durian tu gagal. Dia punya apa? Dua biji durian dekat belakang tu dia nampak hilang kan, menggunakan remove.bg, betul. So siapa-siapa yang dah buat assignment, saya ucapkan tahniah dan terima kasih sebab hantar dekat saya. Saya akan semak satu persatu. Okey, so memang kalau kita guna remove.bg ni, dia punya kualiti akan jadi low walaupun kita punya gambar asal tu dah memang HD. Dan saya dah cakap memang kegunaan dia bukanlah untuk printing tapi untuk kegunaan media sosial, benda-benda yang digital sahaja. Untuk printing kita terpaksa menggunakan teknik sama ada kita terus mencari gambar yang dah siap PNG ataupun kita kena secara manualnya mem-PNG kan dia. So hari ni saya nak ajar macam mana nak memanualkannya menggunakan Photoshop. Jadi kita buka dulu Photoshop. Okay, kita buka Photoshop and then kita akan crop buah durian. Okay, so macam mana saya akan buka folder yang saya simpan gambar buah durian ni. Okay, ini gambar durian. Saya hanya perlu drag menggunakan mouse, tekan pada button belah kiri ni, kita tekan dan drag. Jangan lepaskan, tarik pada Photoshop and then dia akan buka macam ni. So apa yang berlaku bila dia dah buka macam ni, jangan buat apa-apa lagi. Okay, pastikan dia buka. Kalau tak buka, cuba gambar lain lah. Okay, so bila dah buka macam ni, so kita tengok pada panel yang ada pada sebelah kanan, kita nampak ada histogram ni. Okay, dekat sini kita boleh ubah. Dekat sini kan, klik dekat window ni, kita boleh ubah dia punya arrangement button-button ni. Kadang-kadang bila you all buka you all punya PS Photoshop, dia tak sama macam saya punya. Jadi macam nak ubah, kita pakai default sekarang. Saya pakai yang tu, awak pun pakai yang sama juga. So macam mana kita pakai window, klik dekat window ni, pergi dekat workspace, kita pakai essential tengok. Okey, kita pakai essential, dia akan nampak macam ni. Nampak tak? Dia berubah. Kalau kita test pakai midline, contohnya kita nak pakai untuk painting katakan, dia akan jadi layout yang seperti ni. So kita boleh guna mana-mana, cuma kalau nak mudah kita guna satu template yang sama. Kalau saya biasa gunakan sama ada yang painting ni ataupun essential. So buat masa sekarang ni ala-ala kita dah ada dekat painting punya layout, kita gunakanlah layout ni. So cuba tengok dekat sebelah kanan ni, ada apa? Tengok mouse saya, ada layers dekat bawah ni, betul? Okey, dekat layers ni apa yang nak kena buat, ini adalah gambar, dia tulis background ni adalah gambar asal durian ni. Okey, ini adalah kalau dia ada gambar mangga ni kan, maksudnya dia lock benda ni, kita tak boleh nak buat apa-apa kat dia. Tak boleh buat apa-apa, sebab kita tak boleh buat apa-apa, dia akan keluar memo macam ni. So apa nak kena buat, pergi dekat background ni sampai anak panah ni bertukar macam gambar tangan ni, ikon tangan ni. Klik dekat sini menggunakan mouse button sebelah kiri, kita drag lama-lama, kita bawa kepada, tengok mouse saya ni kita bawa kepada ikon kertas yang kat sini. Nampak sebelah tong sampah tu. So dia akan duplicatekan menjadi background copy. Okey, background copy So yang ni kita padamkan dulu, sebab tujuan dia nak buat macam ni sebab dia backup saja. So gambar mata ni saya padam, maksudnya gambar layer yang sebelah sini saya dah padam. Okey, layer ni bermaksud adalah tindihan. Contohnya kalau saya nak conteng apa-apa, saya akan buka layer baru, saya akan conteng dekat bahagian itu. So dia tak ganggu gambar asal. Sekarang ni dengar, ni kosong, betul? Kalau kosong, ni ibarat PNG lah. Yang masa saya cakap pada kelas yang sebelum ni, dia ada checkered macam grey putih ni, maksudnya benda ni kosong dan PNG. So apa yang berlaku, saya padam gambar mata ni, dia tak ada, betul? Maksudnya saya hidden kan dia, saya hide dia, saya sembunyikan dia. Tapi kalau saya buka balik, dia ada. Inilah fungsi mata ni, dia boleh view dengan tak nak view. So sekarang ni gambar asal saya tak nak pakai, saya menggunakan gambar yang saya duplicate tadi. Sebab kalau apa-apa berlaku, gambar asal kita dah ada simpanan kita. So kita hanya perlu fokus pada gambar background copy ni. Saya rename lah, senang, tulis durian. Okay, so now kita dah cuba guna remove.bg tapi hasilnya sangat-sangat buruk. Dia punya durian yang dekat belakang ni memang hilang terus, tak nampak kan. Tapi kalau ada benda-benda poster ke apa kita nak buat, perlu menggunakan background ni. Maksudnya kita nak kena ada buah-buahan ni,
Dah lah cari kat PNG tak ada pula kan. So nak tak nak kena buat manual. So cara yang pertama, kita cuba menggunakan, pergi dekat sebelah kiri, kita pergi dekat ni ada gambar macam ni, ikon yang 1, 2, 3, 4 ni. Kita right click, kita tengok Magic Wand Tool ataupun shortcut dia W. Kalau kita tekan kat keyboard W, dia akan keluar macam ni ikon dia. Okay, sama ada macam ni. Tapi kita tak nak gunakan Quick Selection Tool, kita nak guna Magic Wand Tool. Apa fungsi Magic Wand Tool ni? Kita klik, nampak? Dia akan select area-area color yang sama. Nampak tak? Contohnya kalau saya select dekat sini, saya tekan delete, dia dah padam area ni, betul? Bila dia dah padam, maksudnya dia akan cari color yang sama dekat sini, dia akan padam. Kalau saya select kat tempat lain, dia akan padam. Okey, tapi cuba kita tengok, kalau kita padam mengikut color ni, dia tak berapa nak relevan, melainkan objek ni memang betul-betul different color dia. Tapi kita tengok, bila kita padam, yang dalam-dalam durian ni pun habis padam ya. So macam mana? Berikan gambar asal tadi. Gambar asal tengok, dia ada ni kan, gambar durian ni. Tapi disebabkan tadi saya gunakan Magic Wand Tool, dia habis padam dekat belakang ni. So tak jadi juga. So dia kurang sesuai. Sebab apa jadi macam ni? Sebab dia punya pemilihan color ni, dia tengok colornya sama seakan-akan. Putih ni seakan-akan color background. Jadi kita tak boleh menggunakan Magic Wand Tool. Magic Wand Tool ni menggunakan background yang betul-betul berbeza sahaja. Contohnya kita gunakan untuk warna kuning. Warna kuning, dia akan cari warna kuning. Kalau putih tadi, masalahnya dia tidak relevan. Okay, so Magic Wand Tool ni hanya boleh digunakan untuk poster-poster tertentu saja. Sebagai contoh, saya cuba ambil gambar yang lain yang bagi nampak kesan Magic Wand Tool ni. Okay, sekejap. Okay, sebagai contoh saya menggunakan gambar Hugh Jackman ni. Saya cuba menggunakan Magic Wand Tool. Okay, saya tarik pergi ke Photoshop, jangan lepas, pergi ke tab yang sebelah dia, jangan pergi ke sini, pergi ke tab sebelah dia. Dia akan buka file yang baru. Okay, ini Hugh Jackman Saya cuba menggunakan Magic Wand Tool. Saya gunakan guideline yang sama juga. Okay, dan saya padam mata kat ni. Kita nak gunakan, pastikan dia select dekat background copy yang atas jangan select yang bawah, select yang sini. Okay, so kita try Magic Wand Tool. Kita try tekan delete, dan tekan lagi satu sebelah ni, tekan delete. Nampak tak dia padam? So dia dah berjaya padam area yang mana difference dia memang ketara, dia akan jadi. So yang tadi case macam durian ni, dia tak jadi macam tu sebab colornya seakan-akan. Jadi tidak boleh menggunakan Magic Wand Tools. Jadi kena gunakan tools yang lain. Apakah toolsnya? Okay, saya akan padam dulu yang ni. So yang tadi ni saya dah edit. Macam nak bagi ada balik durian ni, sama ada kita terus padam layer ni ataupun kita hanya perlu tekan Ctrl Z. Kalau Apple, Command Z tak salah saya. So kalau siapa yang pakai Windows, Ctrl Z, dia akan pergi kepada yang gambar asal. Okay, gambar asal. So dia macam dia tak nak edit lagi lah, dia balik pada history dia. Okay, so make sure kalau banyak sangat benda yang kita dah edit, kita macam buang masa nak tekan Ctrl Z, terus padam je layer tu buat baru. Okay, so saya dah tekan Ctrl Z, dia punya undo tu sampai keadaan yang balik pada normal. Sekarang saya nak menggunakan teknik crop yang nombor 2, iaitu kita akan menggunakan pen tool. Okay, so caranya macam mana? Kita pergi dekat sini, dekat panel yang sebelah kiri ni, sama ada kita boleh gunakan shortcut P dekat keyboard, dia akan jadi macam pen ni. Ataupun pergi cari dekat sini, cari gambar pen ni. Kadang-kadang dia keluar benda lain, right click kat sini, cari pen tool, ada tak? Kita cari pen tool, kita select, and kita memang nak gunakan pen tool. Okay, so kita akan mulakan cara-cara nak crop. Okay, so macam mana? Tips dia, bila kita nak crop sesuatu barang ni, janganlah crop gambar ni daripada jauh. Saya akan zoom in. Macam mana nak zoom in? Tekan Ctrl plus dekat keyboard ni, cari Ctrl, cari tambah, serentak tekan. Okay, mula-mula tekan Ctrl, lepas tu cari tambah dekat keyboard, dia akan zoom in. Zoom in sedekat yang boleh, and then lepas tu kita lepaskan, dan juga macam mana nak alihkan gambar ni, tekan space bar dekat keyboard. Dia akan jadi gambar tangan macam ni. Ada tak? Jadi tak?
So jadi gambar tangan maksudnya kita boleh drag dia kat kawasan mana yang kita nak crop. Memang leceh sikit, dia akan kena zoom in, tapi itulah caranya. Sebab kita nak buat kerja detail, kerja yang halus, kita kena zoom in betul-betul detail dia punya tempat dia. So kalau boleh zoom, kita zoom lagi. Nampak? Control plus. Kalau nak zoom out, tekan control minus ataupun dia punya icon dia tolak. So jangan lepaskan control. Kita bermain kat sini. Kalau dah sesuai yang kita akan lepaskan, dan juga tekan button spacebar untuk alihkan dekat mana yang kita nak. Tekan button spacebar, pergi dekat, klik dekat bawa mouse ni, bawa lah ke mana-mana. Cuba kita try lah benda ni. Spacebar ni kegunaan dia untuk gambar icon. Lepas tu pergi dekat mouse, klik dekat pada button sebelah kiri dan cuba drag dekat mana-mana arah. So saya akan bermula crop pada bahagian atas ni. Nak mula kat mana-mana pun boleh, tak kisah, asalkan objektifnya kita nak crop kan. Okay, so pergi dekat atas ni, saya nak cuba zoom in lagi. Okay, saya zoom in sampai sini. Okay, so kita dah pun tekan P ataupun pen tool, pergi dekat atas ni, klik pada butang sebelah kiri mouse, dia akan jadi button biru ni, dan cari point gambar tu. Pergi dekat gambar ni, kita tengok point yang berikutnya, ikut shape durian ni balik kat sini kan. Okay, klik pada mouse, jangan lepaskan. Kita boleh adjust dia punya shape ni tadi. Cuba buat macam ni, rotate je mouse, dia akan jadi macam ni. Dia punya sentuhan tu ada curve kat situ kan, sebab benda ni bukan yang lurus. Cuba kita tengok betul-betul dia punya bahagian ni ada curve sikit. Jadi kita kena mahirkan tangan kita ni, kena banyak praktis lembutkan kita punya mouse untuk buat curve supaya kita boleh crop dengan cantik. Okay, so tengok saya bermain dengan mouse, saya cari seakan-akan 90% sama dengan buah durian ni, jadilah kan. Sebab kalau nak dapat 100%, gambar ni pun kabur, dia tak nampak sangat dekat bahagian tu. Jadi kita dapat gambaran yang seakan-akan mungkin lengkungnya macam ni pun dah okey. Lepas tu kita lepaskan. Okey, bila dah confirm kita lepaskan. Kalau tersilap macam biasa, tekan balik Ctrl Z. Adakah patah balik? So kalau ada silap boleh patah balik, jangan risau. So tekan balik dan kita boleh reverse balik, kita boleh buat balik. Itulah menggunakan pen tool. Okay, so bila dah jadi macam ni, dia akan keluar macam ni. Apa nak buat? Pergi dekat pada Windows keyboard, tekan pada alternate, pergi dekat point ni. Okay, pergi dekat point ni. Kalau kita tekan alternate, dia akan jadi macam ni. Okey. Okey ingat Okey, pergi dekat keyboard, tekan pada button alternate, pergi dekat point yang kedua tadi, klik dekat situ supaya kita mematikan join ni. Kalau kita dah buat macam tu, dia akan terus tak mati-mati point dia. Susah kita. So kita nak matikan point tu, kita kena tekan alternate. Kita tekan dulu. So barulah kita boleh buat point yang baru. Kita tengok kat sini dah ada lekuk sikit kan. Pergi dekat point ni, klik lagi, dia akan sambung. And then kita gunakan mouse kita ni dengan lembut, kita bermain dengan curve. And then lepaskan, tekan lagi button alternate, matikan point ni. Dan begitulah seterusnya. Cari lagi yang mana tak perlu nak curve, tak payahlah curve. Kita teruskan saja. Kita klik macam ni kan kabur kan. So kalau kabur ni kita kena agak-agak saja. Mungkin kat sini kan. Nanti bila dah zoom out baru nampak hasil lah. Okay, saya nampak kat sini ada curve sikit. Kalau tak ada curve tak payah tekan alternate lah kan. So tak perlu alternate sebab saya tak tekan curve tadi. Sekarang ni nak gunakan curve. Dah bila dah gunakan curve barulah saya tekan alternate untuk putuskan join tadi. Okay, so kena faham Kalau tak jadi, kena praktis, dan tak faham boleh tanya saya, tak ada masalah pun. Okay, so saya tengok masih ada juga yang masih belum buat task yang saya bagi. Saya tak tahu apa problem, mungkin tak cukup masa ataupun belum dapat install ke apa, saya tak pasti. Tapi cuba buat dululah, nanti bila-bila masih ada free boleh hantar kat saya tak ada masalah pun. Okay, saya tengok benda ni mungkin ambil masa sikit, tak apa, take your time. Saya buat bersama-sama dengan anda lah. Kalau ada masalah, cepat-cepat PM saya. Benda ni macam saya cakap, tak mungkin pandai dalam masa satu hari, tak mungkin pandai dalam masa seminggu. Bahkan saya pun dah 3 tahun ambil grafik dekat belajar UiTM dulu, barulah saya boleh melembutkan jari saya ni kan. Nampak ni.
So macam biasa, kalau kita nak alihkan, ingat lagi, tekan space. Tekan space, kita gerakkan mouse dan kita alih, kita berhenti, kita sambung balik. Kita tekan alternate. Memang leceh dan itulah kelecehannya. Nampak? Tapi kalau kita dah mahir macam saya dah biasa buat laju. Tapi kalau tak biasa, janganlah buat laju-laju macam ni. Pelan-pelan tak apa, kita bukan nak pergi mana kan. Yang penting kita mahirkan dulu jari jemari kita ni. Lama-lama nanti dia akan jadi biasa. Dia akan biasakan dengan sesuatu tu, dia akan hafal kita punya minda ni, dia akan boleh buat. Percaya kat saya. Okay, so saya dah berjaya crop sampai sini. Okay, ni penghujung dia. Kita start pada penghujung sini dan kita dah berjaya sampai ke checkpoint yang pertama. Okay, kalau kita nak gambar tu balik pada asal tanpa menggunakan zoom out, kita boleh tekan Ctrl kosong. Dia akan pergi gambar tu asal balik. Ulang balik Kan kita dah zoom kan. Kita nak balik pada gambar asal tu, kita tekan Ctrl kosong. Dia akan dia akan balik pada normal view. Faham Okay, mudah saja. Kita dah pun select dekat part ni, tapi dia belum mati lagi tau. So macam mana font yang last ni kita perlu sambung dekat tepi ni. Okay, sambung, kita cari puzzle yang sebelah sini, kita joinkan dia bersama-sama. Makanya dia dah terbentuk satu. Pen tool ni dah perangkap dekat background ni. So macam mana persoalannya, macam mana nak buang background belakang ni? Senang sahaja. Pergi dekat right click, pastikan dalam pen tool ni, area ni, right click, make selection. Dia akan keluar bla 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 ini, tekan OK saja. Dan dia akan jadi dot. Makanya tekan button delete, dia akan hilang. Very easy kan? Tak adalah susah mana pun. So kita sabar sekejap sebab ada lagi part yang kita nak kena crop. Jadi saya akan siapkan dalam video ni dan saya yakin anda pun mampu buat. Dan jadi saya akan ajar macam mana nak PNG kan dia. Okay, so kita teruskan lagi. Kalau tak lagat tiba-tiba, alamak cikgu saya nak pergi tandas sekejap, takut file hilang, macam mana? Save lah dulu. So macam mana nak save? Tekan file, save as. Pergi dekat mana-mana folder yang awak nak simpan tadi. Sekejap saya cari folder saya kejap. Ok, saya dah create folder dekat saya punya PC. Nampak tak ada tulis durian.psd? Ya, jangan save kat tempat lain. Kita memang perlukan Photoshop sebab dia belum habis edit. So benda yang belum habis edit kenalah save menggunakan Photoshop. So saya tulis durian.psd. Saya tulis ni lah, crop. Kita panggil crop crop durian.psd. So bila ni dah siap, kita akan tekan save. Dan makanya kalau kita nak rest ke apa, bolehlah pergi rest. Kita padam balik pun tak ada masalah. So macam nak buka balik, pergi je balik, buka balik, double click, buka balik dan dia dah ada balik. So very easy kan. So saya dah pun crop pada partnya ni. Sekarang ni saya nak crop another part. So kita go through satu-satu lah. Saya pastikan sebelum kita nak crop, pastikan kita mouse kita ni select dulu layer yang durian ni, bukan background select yang durian yang saya cakap tadi lah. Ok, so now kita go on pula pada part yang bawah ni dan kita akan crop sampailah dekat atas ni. Ok, so mari kita crop, kita zoom in sampai anda puas hati lah. So saya akan zoom sampailah sini kot. Ok, so saya akan mulakan balik. Saya akan ambil daripada sini lah. Ok, so macam biasa tekan button P. Kalau tiba-tiba jadi macam ni, maksudnya kita tengah dalam mode caps lock. So kita kena matikan caps lock Pastikan make sure caps lock tu jadi sampai dia jadi icon macam ni. Kita nak jadi macam ni, jadi macam ni. Pen tool tu kena jadi macam ni. So kita sambung Ok, saya ambil dari sini. Ambil luar ni pun boleh. Luar lah, sini sambung, dia tajam sini. So ada curve sikit sini. Macam biasa curve, kita layangkan mouse. Macam biasa tekan alternate untuk matikan curve. And then kita sambung kat sini. Okay, kat sini macam ada duri tapi tak nampak lah, apalah. Saya gunakan curve, alternate. And then sini ada curve.
alternate, sini alternate, sambung lagi, kita buat curve, alternate, kita tekan. Okey, jom kita tengok, kita cuba siapkan sampai habis. Saya yakin setakat ni saya rasa semua orang dah faham dan dah mampu dapat catch up apa yang saya cuba nak sampaikan. Jadi saya nak nanti ada beberapa tugasan crop ni saya nak anda buat praktis. Saya nak 5 gambar yang rumit sikit lah kan, sebab ni kan latihan. Cuba crop, nanti hantar kat saya. Gambar tu bebas, nanti try crop, hantar kat saya dalam bentuk Telegram lah. Boleh hantar, kalau boleh nak mudah WinZip kan ataupun WinRAR kan, hantar terus file tu, nanti saya download, saya akan tengok. Okay, Ctrl Z, alternate. Kadang-kadang benda macam ni kan, dia nampak blur, tak apa nak nampak sangat shape, dia agak-agak je, memang tak ada pilihan lah. Sebab gambar ni pun ada limit dia nak HD. Kalau kita zoom memang tak nampak sangat blur kawasan tu, kita agak-agak je lah. Nanti bila dah zoom out, nanti dia nampak lah kesannya. Ok, benda ni memang perlukan kesabaran sikit. Itulah dia nak buat macam mana kan. Ok, sebenarnya walaupun benda ni crop, tapi sebenarnya agak renyah. Kalau kita edit satu gambar ok lagi, tapi macam cuba tengok macam job fotografer kan, dia edit gambar wedding tu agak-agak macam ni, beratus gambar, tak kenyah. Jadi itulah tugasan mereka. Jadi memang realiti sebagai seorang designer, seorang graphic designer, memang bermain dengan kesabaran kan. Kalau silap kena edit lagi. So janganlah merungut, just buat je. Ok, ada curve, alternate, ada lagi curve, durian pula kan, banyak curve kan. Ok, tak mestinya kena betul-betul sama kan, at least 80% lah. Saya nak bagi tips sikit bila kita crop satu benda tu, kita crop dekat bahagian dalam sikit. Contohnya macam duri ni kan, saya ambil dalam sikit, dia bukannya dekat luar, sebab takut bila kita buang dia punya background, dia akan nampak macam ada cacat sikit dekat dia punya angle, punya edge dia dekat ujung-ujung dia. Kalau kita nampak kayu ni kan, kalau kita crop dekat bahagian luar, tiba-tiba nampak kayu, so dia akan kantor sikit. So kita kena crop bahagian dalam ni sikit supaya dia nampak, dia makan sikit lah kan, nampak lebih kemas. Ok, saya memang akan ambil dalam sikit, especially kalau benda tu obvious macam rambut kan, tiba-tiba crop ada nampak putih-putih. Tapi kalau nak nampak betul-betul nampak rambut tu, kena crop bahagian dalam sikit. Memang merenyahkan sikit kerja macam tu, tapi itulah dia. Okay, teknik ni kita boleh guna untuk gambar-gambar HD dan boleh digunakan untuk printing. Sebab benda tu HD, dia tak ganggu kualiti gambar pun. Kita crop balik dan kita akan dapat result yang HD. Kalau penat, macam saya cakap, save dulu. Tapi sebelum nak save, kenalah siapkan dulu. At least satu part by part, janganlah tergantung macam ni. Nanti dia leceh. Nanti takut silap, kena buat balik. So biar nak buat kerja, biar bagi habis macam ni kan, nanti senang. Ni macam ni, critical ni punya, nampak tak nampak hitam je ni. Saya pun agak-agak je kan, macam tak, dia tak perlu ambil, kita tak payah ambil lah. So make sure kita akan crop benda tu dalam sikit lah. Okay, sudah sampai sini. Nampak saya ambil dalam sikit, saya tak buat kat luar, saya ambil dalam sikit. Alternate. Okay, ada duri kat belakang ni. Okay, alright. So kita teruskan lagi sampai sini. Okay, teruskan lagi, tak apa. Saya yakin anda dah boleh faham apa yang saya ajar ni, dan mudah sangat sebenarnya. Sebenarnya kita hanya perlukan praktis
Kalau ada soalan jangan segan-segan untuk tanya dengan saya, dan saya insyaAllah kalau saya lambat sikit tu maksudnya saya tengah ada kerja dan nanti free saya akan reply insyaAllah. So just hantar je tugasan, nanti saya akan semak dan saya yakin anda pasti boleh buat ni. Kita nak buat poster, saya dah cakap dulu, benda yang paling mempengaruhi poster yang cantik adalah gambar yang cantik. Okay, poster yang cantik adalah datang daripada gambar yang cantik. So kita kena mahirkan dulu apa tu gambar yang cantik dan macam nak crop dia. Takkan nak sampai bila-bila nak harapkan pada remove biji. Kalau sekali remove biji tu kong macam ni, tiba-tiba server down. Tak gila macam tu. Server down, sistem kena block, kita dah tak tahu nak buat apa. Sebab itulah kita kena ada kemahiran manual. Nak tak nak kena juga belajar secara manual. Okay, kita dah sampai kat bahagian bawah guys. Memang leceh lambat sikit tak apa, pelan-pelan. Okay, kalau nak buat macam ni pun boleh tapi yang ni jangan terus buat. Yang ni kena praktis lah. Kalau nak main mouse laju-laju macam ni kena praktis tangan. Sebab saya dah biasa macam ni kan, saya dah biasa, so lain sikit. Sebab ni teknik ni perlu latihan mouse lah. So kalau tak nak macam ni, kita boleh gunakan slow and steady macam tadi. Ada part-part tertentu je saya buat macam tu. Contoh macam ni, kita nak laju kan. So teruskan lagi. Tapi durian ni saya nak awak pun crop juga, saya tak kira kan. Nanti saya bagi file durian ni. Mana boleh saya seorang ni crop kan. Okey, kita dah sampai dekat bawah, dekat tepi pula. Sikit curve kat sini, alternate. Ingat setiap kali ada curve kita kena tekan alternate untuk matikan point. Okey. Ingat, saya nak awak semua siapkan 5 gambar termasuklah durian ni. Saya akan bagi satu gambar durian ni kejap lagi. And then saya nak awak crop. Selebihnya cari sendirilah gambar-gambar. Janganlah crop gambar yang mudah, carilah challenging sikit kan. Sebab kita tengah dalam proses belajar. Kalau mudah sangat pun nanti tak ada, susah nak ingat sebenarnya. Lagi susah gambar tu, lagi challenge untuk anda, lagi anda ingat tangan-tangan anda ni. So saya dah sampai dekat isi durian. Semakin crop semakin sedap, semakin selapar pula kan. Macam mana kan. Okey, so benda-benda yang macam bela-bela ni macam ni, kita hanya perlu mengagak saja ni. Sebab saya gunakan macam ni, teknik mouse. Teknik mouse saya panggil lah, tak tahu teknik apa, tapi teknik mouse. So kita teruskan balik macam ni. Kurang je kan, sebab dia blur tak nampak. Kita agak-agak je. Okey. Saya masih dah macam nak sampai ke penghujung ni. So tugasan pada minggu ni, macam biasa saya nak awak crop durian. Dan 4 lagi gambar lain awak cari dekat internet. Gambar yang HD macam saya ajar pada minggu lepas. Dan crop sampailah hilang background tu. Okay, so kita crop tadi part by part lah. Kalau dalam tu perlu crop dalam tu. Contohnya macam rim tayar, dia ada lubang-lubang kat tengah-tengah tu kan. So tengah-tengah tu pun kita kena buang lah. Macam saya buat tadi, part by part. Mula-mula kat sini, lepas tu kat sini. So sekarang saya dah sampai hujung ni. Daripada hujung ni sampai ke hujung ni, macam mana kita nak buang. Ingat, kita pergi dekat zone di luar kawasan. Kita buat macam ni. Kita pergi kat sini sampailah ke checkpoint sini. Okey, maknanya dia dah ambil zone sini. So kita right click dekat dalam zone ni, kita tekan map selection.
dia akan jadi okey, and then dia akan jadi dot. Kita hanya perlu tekan button delete sahaja untuk menjadikan dia sebuah gambar yang tidak berbackground. Okey, boom. So kita dah dapat gambar yang tidak berbackground, makanya dia dah boleh disavekan sebagai PNG. Betul ke boleh savekan PNG? Okey, saya bagi satu lagi tips. Sekarang ni katakanlah dekat sini ada, kita dah crop, ada banyak space pula kat sini, kita nak kecilkan sikit gambar ni. So kita nak crop kecil sikit, boleh tak? Boleh. Boleh. Kita hanya perlu pergi dekat button yang 1, 2, 3, 4, 5 ni, gambar kotak ni. Ini icon crop Okey, crop tool ni. Okey, so kita hanya perlu alihkan sikit macam ni. Okey, alihkan macam ni, kita boleh alihkan macam ni. Okey, so tekan enter, dia akan ambil kawasan yang kita select tadi. Kalau nak patah balik, Ctrl Z. Okey, kalau nak tekan macam tadi, boleh. Pun macam ni pun boleh. Macam-macam cara dia, crop tool ni, kena explore. Okay, so basically saya nak buang sikit bahagian tepi ni sebab saya tak nak gunakan terlampau banyak space. So saya ambil sampai tahap sini saja dan saya tekan enter, and then saya dah dapat sebuah gambar durian yang tidak berbackground dan cantik untuk dibuat poster. Okay, so inilah basic cropping. And then macam mana kita nak save? Mula-mula kita save sebagai Photoshop dulu, takut apa-apa benda nanti nak edit senang. Kan, kita hanya perlu tekan Ctrl S untuk replacekan balik file yang lama, ataupun tekan pada button file, save as. Okey, dia akan pergi dekat sini, crop durian tadi, just tekan save, pastikan dia PSD dan tekan button save. Yes. Okey, now macam mana nak savekan sebagai PNG? Kita tekan button file, sama juga save as, jangan tekan button export save as, pergi dekat save as type ni, pergi dekat carilah PNG, dia ada kat sini. Pergi dekat PNG, jangan tekan JPEG sebab JPEG dia akan ada background putih kejap lagi. So bila maknanya kita dah ada checkers kat belakang ni, maksudnya kita dah tak ada background. Okey, tak ada background Okey, dia pastikan dia PNG dan kita pun tekanlah button save. Okey. Okey lagi. Okey, macam mana nak tahu dia PNG tak PNG? Kita tengok balik folder tadi. Okey, nampak tak? Bila saya select, dia dah putih, tapi tak pun nak nampak kan. So kita try test masuk dekat Photoshop. Kita cuba buat macam ni lah. Saya test memang benda ni saya tak ajar lagi, tapi saya test dulu. Contohnya saya letak background warna okey, saya buat sampel dulu betul ke benda ni PNG. Okey, saya dah test. Kita boleh test dekat AI, macam saya ajar dekat AI pun boleh test. Macam yang file yang kita save dulu kan. Ni poster, ingat tak kita ada save file itu. Ini PNG kan. So kita boleh test dekat AI juga. Kita ambil gambar durian ni tadi, kita tarik pergi dekat AI dan kita tahu gambar ni PNG. Bila kita tindih atas kereta ni, dia tak ada background. Okey, dia tak ada background. Nampak? Nak test dekat Photoshop macam saya buat tadi. Okey, ni saya tak ajar lagi, saya tunjuk je dulu. Kita tarik dekat Photoshop, lepaskan dan dia akan jadi gambar. Nampak? Kalau kita tengok macam ni, dia dah jadi, dah boleh buat poster. Betul? Gambaran dia dah ada kan? Macam ni. Nampak? Poster buah-buahan durian Musang King contohnya. So background saya belum ajar saya baru ajar crop. Jadi dah dapat kan macam mana nak crop dengan detailnya, dengan HD-nya. Mula-mula pastikan gambar tu HD, edit, cun-cun, and then crop. Dan kalau dah dapat macam ni, barulah kita senang nak buat poster. Okey. So saya akan bagi tugasannya crop sebiji gambar buah durian ni berserta dengan 4 lagi gambar yang anda kena cari sendiri yang resolutionnya high, macam saya ajar pada kelas sebelum ni, dan submit dekat saya melalui Telegram. Anda boleh WinZip ataupun WinRAR kan, hantar file tu, nanti saya akan check kan dari masa ke semasa. Okey, kalau saya lambat reply, maknanya saya tengah ada kerja lain, dan tunggu sahaja. Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita jumpa lagi dalam next class. Bye bye.